Adapun syafaat yang berlaku pada hari kiamat itu 5 jenis. Yang pertama, syafaat untuk meminta semua manusia dibicarakan dan diberi keputusan faslul qada untuk menyelesaikan keadaan huru-hara yang berlaku di padang mahsyar, sama ada kepada orang yang beriman atau orang yang kafir. Syafaat ini khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah yang dikenali dengan asy-syafa'atul uzma atau al-maqamul mahmud. Yang pertama, syafaat kepada seluruh manusia, sama ada orang Islam dan orang yang bukan Islam. Oleh kerana terlalu lama menunggu di padang mahsyar, tak tahu keputusan, mereka bertemu dengan nabi-nabi yang besar, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi-nabi itu tak berani nak minta syafaat daripada Allah, malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat yang paling besar khusus kepada Nabi SAW, yang dikenali dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, ataupun al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji pada hari kiamat, diberi pada Nabi kita Muhammad SAW, yang masuk dalam doa yang kita sebut selepas menjawab azan. Yang kedua, syafaat memasukkan sebahagian daripada manusia ke dalam syurga dengan tiada hisab. Ini juga khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi boleh memberi syafaat kepada beberapa manusia pada hari kiamat sehingga dimasukkan ke dalam syurga dengan tidak ada hisab. Masuk syurga dengan tak ada hisab, terus mudah masuk syurga. Ini juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syafaat untuk menambahkan darjat. Syafaat ini tidak khusus kepada Nabi SAW sahaja, yakni diizinkan juga kepada yang lain daripadanya. Yang ketiga, mengangkatkan darjat seseorang dalam syurga. Syafaat ini diberi pada semua nabi-nabi yang lain, bukan Nabi kita Muhammad SAW sahaja. Yang keempat, syafaat menyelamatkan orang-orang yang berlaku dosa besar, yang berhak masuk neraka tetapi belum dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, syafaat orang yang ditimbang amalannya, dihisap, didapati banyak amalan yang jahat, banyak dosa, mengikut hukumannya kena masuk neraka, maka Nabi yang memberi syafaat diselamatkan daripada neraka. Ini yang keempat. Yang kelima, syafaat mengeluarkan dari neraka orang-orang yang melakukan dosa besar yang telah pun masuk neraka. Yang kelima ialah orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka disebab dosa yang banyak, iman dia masih ada, mereka ini juga diberi syafaat oleh Nabi untuk mengeluarkan mereka daripada neraka. Tetapi itu salah ayat. Tiap-tiap jenis syafaat yang pertama tiada itu potong, tak ada. Tetapi yang keempat dan yang kelima dinafikan oleh Mu'tazilah dan Khawarij, kerana golongan Khawarij mengkafirkan orang yang mengerjakan dosa besar, dan Mu'tazilah pula menyatakan mereka tidak mukmin dan tidak kafir dan kekal di dalam neraka. Yang kelima itu ialah orang yang buat dosa besar dengan orang yang sudah masuk neraka, dinafikan oleh mazhab Khawarij dan mazhab Mu'tazilah. Siapa dia Khawarij? Khawarij ialah mereka yang meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah dalam peperangan Siffin. Bila Nabi berperang, bila Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah, sebagian orang Islam ikut Sayyidina Ali, sebahagiannya ikut Muawiyah. Muawiyah kalau kena fitnah dibunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berlaku peperangan, bila tentera Muawiyah hampir nak kalah, lalu dilakukan satu penipuan, ajak damai. Dan Sayyidina Ali menerima perdamaian itu, oleh kerana didesak oleh orang-orang dia. Sayyidina Ali bila mereka angkat Quran di hujung lembing dan melaungkan slogan la hukma illallah, ajak damai, Sayyidina Ali kata kalimatu haqqin urida biha batil, kalimah dia benar tetapi tujuannya batil, kata Sayyidina Ali. Tapi mereka desak
supaya Sayyidina Ali menerima perdamaian. Lalu Sayyidina Ali terima, tak apalah, munak sangat berdamai. Sayyidina Ali atau Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah atau Amr bin As. Lalu ditipu dalam perjanjian itu. Ditipu, dan puak-puak Khawarij meninggalkan Sayyidina Ali. Mereka meninggal Sayyidina Ali dikenali dengan Khawarij. Yang lawan Sayyidina Ali dikenali dengan Burah. Muawiyah dan pengikutnya adalah Burah, kerana menentang khalifah yang sah dari segi hukum syarak. Adapun Khawarij dikenali dengan Khawarij oleh kerana mereka memencikan diri daripada masyarakat Islam, mengaji sendiri, belajar sendiri, menyebabkan mereka mengadakan hukum-hukum sendiri, hukum sendiri dalam mazhab mereka. Sayyidina Ali berdebat dengan mereka, berujuh dengan mereka. Sebahagian daripada mereka balik semua dah. Sebahagiannya degil dengan pandangan mereka. Di antara pandangan mereka ialah orang yang mengerjakan dosa yang besar, hukumnya kafir. Orang buat dosa besar, hukumnya kafir. Mengapa kafir? Kerana ada hadis, kata dia. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak berzina oleh yang berzina dalam keadaan dia beriman. Itu hadisnya. Tidak mencuri dia yang mencuri dalam keadaan dia beriman. Itu hadisnya. Maka kata dia, hadis ini menunjukkan bahawa barang siapa yang mengerjakan dosa besar jadi kafir. Pandangan ditolak oleh para ulama kerana sabit dalam hadis Nabi menyembahyankan jenazah mereka yang dihukumkan dengan hukum hudud berzina. Kalau dia ni kafir, Nabi tak semayang lah. Nabi semayang jenazah dia. Dan di sana ada hadis mengatakan bahawa mereka yang dipotong tangan kerana mencuri terus dalam keadaan Islam bersama dengan Nabi SAW. Menunjukkan mereka juga adalah Islam, bukannya kafir. Jadi pandangan Khawarij ditolak dengan makna iman yang sempurna, bukan makna tak ada iman. Mengerjakan dosa besar, orang buat dosa besar ni dia anggap sebagai orang Islam. Oleh kerana Khawarij mengatakan bahawa orang yang buat dosa besar ni adalah kafir, kekal dalam neraka. Pandangan ini tak betul, salah. Ini pandangan Khawarij, ditolak oleh para ulama kerana bercanggah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang mengerjakan dosa besar, selagi dia tidak menghalalkan yang haram, maka dia tetap Islam. Dia mengerjakan dosa besar, dia tak semayang, dia tetap mengatakan semayang tu wajib. Semayang tu wajib. Wajib semayang itu, cuma dia malah semayang, dia dianggap sebagai orang Islam. Kecuali kalau dia kata semayang dah wajib, barulah jadi kafir. Dia menafikan mana-mana yang wajib, mana-mana yang ditetapkan oleh Allah, termasuk perkara yang sunat. Kalau dihina, dimain-mainkan, tidak boleh. Tapi kalau orang tu dia jahil dan seumpamanya, tak jadi kafir. Jadi mereka yang mengerjakan dosa besar adalah beriman. Di sana ada hadis yang kita baca dulu, bagaimana mereka yang dibawa suratan amalnya yang sayu mata memandang, penuh dengan amal-amal yang jahat. Kemudian Allah Ta'ala tolong dia dengan sebab kalimah la ilaha illallah, menandakan mereka adalah beriman, cuma mengerjakan dosa besar. Pendapat Khawarij ditolak. Yang kedua, golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah pengikut Wasil bin Atha al-Ghazali, murid pada Hasan Basri. Hasan Basri, dia anak murid Hasan Basri. Hasan Basri ini ialah daripada kalangan ulama tabi'in, murid para sahabat. Di antara gurunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan sahabat-sahabat yang lain. Apabila golongan Khawarij mengatakan bahawa orang yang buat kerja dosa besar jadi kafir, Wasil bin Atha kata dia tidak kafir dan tidak Islam, kata dia. Fi manzilatin bainal manzilatain, di antara dua, kafir tidak, Islam tidak, mukhalladuna finnar, kekal dalam neraka. Ini pendapat Wasil bin Atha al-Ghazali, dikenali dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah golongan yang menggunakan akal, tidak menggunakan nas, menggunakan akal, di mana pandangan menggunakan akal ini mempengaruhi masyarakat Islam apabila diterjemahkan buku-buku falsafah Greek Yunani, diterjemah dalam bahasa Arab, falsafah Parsi, India dan lain-lain, dipengaruhi oleh akal. Mereka menggunakan akal. Lalu di antara pandangan mereka, Quran adalah kalam Allah yang makhluk, bukan kalam Allah yang qadim. Dan banyak lagi pandangan dia. Di antaranya ialah, kata dia, orang yang mengerjakan dosa besar, tidak beriman dan tidak kafir, mukhalladuna finnar, kekal dalam neraka.
Ini dia menunjukkan pandangan dia di hadapan Hasan Basri. Lalu Hasan Basri kata, i'tazalta minna, awak telah mengasingkan diri daripada kami, kata Hasan Basri guru dia. Daripada perkataan ni, i'tazalta minna, mereka dinamakan golongan Mu'tazilah, golongan yang menggunakan akal, di mana pandangan ini salah, tak betul. Kerana di sana banyak hadis-hadis yang kita baca, dan banyak yang kita akan baca bahawa mereka yang mengajarkan dosa besar dimasuk dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Ada di antara mereka yang diselamatkan daripada neraka dengan sebab syafaat, dan ada di antara mereka yang sudah masuk neraka dikeluarkan dengan syafaat juga. Ada hadis-hadis yang banyak. Jadi pandangan golongan Khawarij dan Mu'tazilah hendaklah ditolak. Wallahu a'lam.